Assalamualaikum sahabat semua, bertemu lagi di Rosmawati Kitchen. Kali ini saya akan berkongsi lagi resepi menu set makan siang saya. Oleh kerana videonya terlalu panjang, maka saya membuat kepada dua bahagian. Di video bahagian pertama ini, saya akan berkongsi resepi bagaimana cara saya menggoreng ikan sungai bercelup tepung yang bersoskan sos air asam jawa serta kangkung goreng belacan. Sos air asam jawa serta steam ikan air tawar ini akan saya tunjukkan di bahagian video saya yang kedua seterusnya. Selamat menonton, sila menonton sampai habis. Pembutulan, sayur kangkung digoreng tanpa belacan. Seperti biasa, saya telah menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang saya perlukan untuk memasak. Sekarang saya sedang memanaskan minyak untuk menggoreng ikan lampam. Ikan lampam ini sudah saya bersihkan dan saya ambil isinya sahaja. Kemudian saya kelar-kelar dan saya akan golek-golekkan di atas tepung ubi. Saya menggunakan tepung ubi kerana saya ingin ikan lampam ini kelihatan putih. Ini juga ikan sungai yang lain yang akan saya goreng nanti bersama juga tepung ubi. Sebelum saya menggoreng ikan ini, terlebih dahulu saya telah melumurkannya bersama sedikit garam, serbuk perisa Maggi dan juga sedikit lada sulah. Untuk menghilangkan rasa hanyir ikan, ia hendaklah dibasuh bersama air asam jawa ataupun limau nipis. Tujuannya supaya ikan ini menjadi lebih sedap rasanya. Seandainya anda inginkan gorengan ikan yang lebih rangup, anda boleh menggantikan tepung ubi ini bersama tepung beras. Ingat ya, kalau hendak menggoreng ikan supaya garing dan masak di dalamnya dan supaya tidak hangus, gunakan api yang sederhana kecil. Isi ikan ini akan saya balik-balikkan selalu supaya ia sekata masaknya dan supaya juga tidak hanyut di bawahnya. Lihat ya, warna ikan yang saya goreng ini kelihatan cantik, tapi dia belum lagi berwarna seperti golden brown. Saya ingin rasanya sekata masaknya, tetapi di dalamnya tidaklah terlalu garing, dan saya ingin rasa yang gebu dan empuk kepada rasa isi ikan ini. Barulah rasanya sedap untuk saya cicah bersama sos air asam jawa nanti. Lebihan tepung ubi daripada ikan ini akan cepat hangit. Oleh kerana itu, kita hendaklah selalu membuang tepung yang ada di dalam minyak ini. Wah, sekarang ikan saya sudah masak cantik warnanya, keperang-perangan, keemas-emasan. Sekarang saya hendak menggoreng sebelah lagi ikan lampam jawa yang telah saya siang ini. Beginilah caranya saya menggolek-golekkan ikan di atas tepung ubi ini supaya ia sekata meresap kepada seluruh bahagian isi ikan. Saya akan goncang-goncang sehinggalah seluruh tepung itu melekat kepada badan isi ikan. Saya tak sabar untuk merasa isi ikan ini. Oleh kerana ia terlalu panas, saya akan mengambil sedikit bahagian untuk saya merasanya. Lihat, isi dalamnya putih sekali, empuk dan gebu. Rasanya pun sedap juga. Sekarang gorengan ikan saya yang kedua pun sudah siap. Seterusnya, saya akan menggoreng ikan sungai yang kecil-kecil tadi pula. Ikan yang saya goreng ini akan saya tuskan di dalam tapisan. Sekarang semua ikan saya sudah siap saya goreng. Beginilah hasilnya. Minyak ikan perlu saya tapis untuk saya asingkan minyak dan tepungnya.
Sekarang saya ingin memasak sayur kangkung pula. Mula-mula saya akan menumiskan bawang merah serta bawang putih dan sedikit halia di dalam minyak yang sudah saya panaskan di dalam kuali. Pada mulanya saya ingin menambahkan sedikit belacan, tetapi saya sudah kehabisan belacan, maka saya tak jadi menambahkan belacan. Kangkung ini hanya akan saya gorengkan bersama bawang besar, bawang putih dan juga halia, serta akan saya tambahkan sedikit serbuk perisa nanti. Saya menggunakan kangkung yang batangnya keras dan tumbuh meliar, bukannya kangkung yang ditanam. Kangkung ini kalau dimasak, daunnya tidak mudah lembik dan batangnya rangup bila dimakan. Saya suka memasak menggunakan kangkung ini. Kangkung ini sebelum dimasak, ia akan kelihatan memang banyak, tetapi bila sudah masak, ia akan menjadi sedikit. Kangkung ini akan saya kacau-kacau, saya balik-balikkan supaya ia bergaul rata sebati dengan bahan-bahan yang tumisan. Setelah itu, saya akan campurkan sedikit dengan serbuk perisa Maggi mengikut rasa yang saya perlukan. Anda kalau tak suka memakan serbuk perisa Maggi ataupun Ajinomoto, boleh menggantikannya dengan sedikit garam dan juga sedikit gula. Terpulanglah ya kepada cita rasa masing-masing. Seperti biasa, kacaulah rata-rata semua bahan-bahan di dalam kuali ini supaya semua bahan tadi bercampur, bergaul sebati semuanya. Kelihatan ya, kangkung ini batangnya masih keras lagi dan daunnya belum masak layu semuanya. Sebelum saya menutup dengan penutup kuali, saya akan mencampurkan sedikit dengan sos ikan. Saya akan merenyahkannya dalam beberapa minit lagi. Wah, sekarang kangkung saya sudah masak. Bolehlah saya angkat untuk saya hidangkan. Jom lihat kangkung yang saya masak ini. Sekarang saya akan menutup apinya. Lihat, kangkung ini sudah cukup masak dan warnanya masih tetap hijau. Sekarang saya akan mengambil mangkuk dan menuang sayur kangkung ini ke dalam mangkuk. Saya akan membuat sos ayam asam Jawa dan juga ikan steam ataupun ikan kukus. Videonya akan saya postkan di part bahagian video kedua nanti. Inilah sayur kangkung goreng saya, menu kedua untuk set makan siang saya. Ini menu pertama yang saya masak tadi, ikan goreng celup tepung bersoskan sos air asam Jawa. Cara membuat sos air asam Jawa ini akan saya share di video di part bahagian kedua sambungan video ini nanti. Resepi yang saya kongsikan kali ini, memasaknya amatlah mudah ya, tidak susah. Semua ibu-ibu di rumah ataupun bapa-bapa di rumah ataupun anak-anak di rumah yang rajin masak boleh mencuba resepi ini. Saya akan selalu berkongsi resepi saya dengan anda semua. Semoga boleh menjadi idea-idea untuk anda memasak. Jika anda suka dengan resepi saya kali ini, boleh di like, di komen, di subscribe dan di share ya. Bertemu lagi di resepi saya yang akan datang.